Seterusnya, Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini menangguhkan pembicaraan kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang menghadapi 40 pertuduhan rasuah berhubung sistem visa luar negara VLN selepas salah seorang pasukan pembelaan, Aiman Abdul Rahman, dikategorikan sebagai kontak kasual dengan simptom. Dan untuk mendapatkan perkembangan terkini, kita bersama dengan rakan tugas Hasimi Muhammad. Silakan Hasimi. Baik, terima kasih rakan setugas di studio seperti mana dimaklumkan oleh rakan setugas sebentar tadi Mahkamah Tinggi Shah Alam menangguhkan proses pembicaraan melibatkan bekas timbalan Perdana Menteri dan juga bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi seperti dan akan disambung semula seperti yang dijadualkan iaitu pada Selasa ini, di mana kalau dapat saya maklumkan di sini Mahkamah Tinggi Shah Alam menangguhkan pembicaraan tersebut susulan salah seorang pasukan pembelaan, Aiman Abdul Rahman, dikategorikan sebagai kontak kasual dengan simptom. Peguam bela Hamidi Muhammad Noor maklumkan bahawa status MySejahtera Aiman bertukar daripada risiko rendah tanpa simptom kepada kontak kasual dengan simptom pada tengah hari ini, dan Hamidi memberitahu Mahkamah Tinggi Shah Alam bahawa beliau tidak mahu memberikan risiko kepada anak guamnya iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi susulan daripada pertukaran status tersebut. Dan kalau saya boleh baca sedikit kenyataan yang dimaklumkan kepada Mahkamah Tinggi Shah Alam ialah, saya percaya ia untuk mengurangkan risiko kerana MySejahtera satu petunjuk kepada mereka yang pernah pergi ke tempat-tempat yang berisiko. Jika itu berlaku, saya percaya kita perlu mengurangkan kontak. Jadi saya mohon kepada mahkamah untuk menangguhkan untuk saya pastikan status tersebut kerana kita berada di dalam bangunan yang tertutup. Selepas itu Hakim Datuk Muhammad Aziz Mustafa kemudian bertanya kepada pihak pembelaan sama ada memerlukan tarikh baharu pembicaraan atau sebaliknya. Sebelum Hakim memutuskan menangguhkan pembicaraan dan prosiding bersambung semula pada Selasa seperti mana yang ditetapkan. Dan untuk hari ini juga kalau kita dapat ringkaskan untuk jam ini, di mana pihak pendakwaan telah memanggil saksi ketiga iaitu bekas timbalan Setiausaha Bahagian Hal Ehwal Immigration Kementerian Dalam Negeri Siti Jalilah Abdul Manap. Dan kalau dapat kita maklumkan apa yang diberitahu kepada Mahkamah Tinggi sebentar tadi ialah saksi ketiga itu memberitahu bahawa Ahmad Zahid yang juga bekas Menteri Dalam Negeri meminta agar kontrak syarikat Atra Kirana Sdn Bhd UKSB disambung selama 3 tahun tanpa melalui unit kerjasama awam swasta Jabatan Perdana Menteri UKAS dan Kabinet. Dan jelas beliau pada 16 Jun 2017, Pejabat Timbalan Perdana Menteri telah menghantar satu surat iringan yang melampirkan surat daripada UKSB bertarikh 14 Jun 2017 bertajuk cadangan lanjutan tempoh pelaksanaan kontrak perkhidmatan sistem visa luar negara dan e-visa bagi tempoh 3 tahun bermula dari 31 Oktober 2019 sehingga 31 Oktober 2022. Dan surat dari UKSB ini telah diminitkan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid seperti berikut. Datuk Seri KSU sila sambung kontrak VLN e-visa sehingga tahun 2022 dan tidak perlu ke UKAS dan Kabinet, sila segerakan. Kita akan bawakan perkembangan ini di Astro Awani dan astroawan.com untuk jam ini. Kembali pada rakan setugas di studio. Terima kasih Hasimi Muhammad di atas laporan itu tadi. Kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini.